Ini kebetulan. Saya dalam hidup saya banyak kebetulan. Saya kena tengok balik tajuk. Saya pun lupa apa tajuk ucapan saya. Sebab saya diminta untuk memilih satu orang. Jadi saya pilih nama yang saya dapat. Tajuk antara Muhammad Al-Baghdadi dan Muhammad Al-Zakir. Pengalaman pribadi menjejak makna hingga ke Terengganu. Nama Muhammad Al-Baghdadi ini tadi Cikgu Najib dah kenalkan ya. Kat Terengganu ni Muhammad Al-Baghdadi ini dikenali sebagai orang yang menulis waktu bersunat. Tapi ada yang kata dia ni datang abad tahun 16 lebih. Sedangkan waktu bersunat ditulis tahun 1303 macam mana pula tu. Tapi pada pihak saya ambil yang pula dia hidup bersama itu. Tahun 1303 tu 13 lebih ujung-ujung kan. Cuma persoalan dia siapa Muhammad Al-Baghdadi ini. Seperti saya nak tanya pernah dengar kata Muhammad Al-Zakir? Ada siapa pernah dengar? Ada siapa pernah dengar? Ini satu sejarah yang tak berapa terkenal tapi sebenarnya agak penting. Saya akan cerita berkaitan. Masalah ini adalah pengalaman pribadi saya dalam mencari salah silah keluarga sebenarnya. Dan saya kita pada ini buku ni. Saya cetak bulan Jun di Buna. Berberdasarkan ke Aceh adalah satu tajuk yang saya dapat secara ilham bila sampai ke sepadan. Lepas tu mencari diri dan hati memang saya dalam keadaan saya memang masih mencari lah. Sebab saya rasa dah sampai satu peringkat kehidupan saya kan. Sepanjang dah mula daripada zaman universiti saya belajar kemudian dulu ada satu peringkat yang mana saya rasa macam hidup saya kosong sangat. Saya tak tahu apa hidup saya. Saya dapat mimpi ngawur-ngawur. Kadang-kadang saya rasa macam masuk alam tapi saya tahu benda apa yang nak jadi. Saya dulu cita-cita nak jadi saintis, tapi satu peringkat saya tak boleh masuk sains, dia berhawan. Saya mula baca, masa tu saya suka baca kitab tasawuf yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Tapi banyak tulisan orang kan. Macam kita tengok, mula macam cakap Syahyain, The Points of Omar Khayyam contohnya. Lepas tu Masnawi, Jalaluddin Rumi. Lepas tu adalah dari 2-3 nama saya tak record soal ni. Tapi saya baca daripada segi kajian barat. Saya masa tu satu peringkat saya mencari diri. Dalam saya dengan mencari ini saya betul-betul kata menggagal. Kalau saya ingat balik apa yang saya buat masa tu, saya pernah 3 bulan tidur bersepah kat London tu. Kalau orang pernah sampai London lah, turis di Piccadilly Circus, orang main jamming apa semua, saya tidur-tidur di jalan dalam sleeping bag. Dan kebetulan kat situ memang ramai orang dari rumah homeless. Kalau di KL pun kadang ada ni golongan gelang tangan kan. Orang yang berhijrah sampai kampung-kampung, dia cari kerja kat KL, tak ada kerja, nak balik kampung takut segan orang. Dan lah dulu dah kotak, dulu jabatan. Jadi dulu saya rasa berdiri kat London, saya duduk lah lepas tu saya mengembara sebulan saya pusing Eropah. Saya tumpang lori lagi, tumpang lori besar, saya tidur tepi jalan. Ada sekali tu saya teringat, saya tengok kat Facebook, sekali orang tunjuk satu gambar bandar lama, saya teringat satu bandar di Perancis nama dia Sisteron. Kalau tengok dalam internet memang lawak lah, tapi saya mengembara masa tu macam tu. Malam nak tidur tak tahu kat mana, sekali nak hujan. Sana dia punya kedai-kedai dia tak ada kaki 5 gumpung macam kita tau. Dia telah dia masuk. Kadang-kadang kat luar ada ni kan. Habis saya kat mana nak tidur ni. Dalam saya jumpa satu jambatan lama. Bawah jambatan ni dia turun gini. Bawah ni
tasik, sebenarnya bukan tasik sungai. Turun gini, ada pokok gini, air balik sini, kasih pisau, kaki dekat pokok, hidup. Kaki pokok bawah tu turun, hidup. Mula okey lah, kita. Siap lagi, hujan kita dah jadi banyak air dah masuk sleeping bag. Allah, macam mana dah basah pula. Dengan bagian sebelah sleeping bag, satu lagi bag besar, panjat balik, tak tidur, lalu pergi mana? Terus jalan. Cuba bayangkan kalau highway itu, di mana ada besar itu, ada orang hidup, ada berjalan. Kita lalu. Itu dia buat. Longi lalu orang ini kan. Biasanya memang orang kata kena-kena, tapi ibu kena ada yang itu. Kemudian bila saya balik, saya tak tahu pada apa saya tahu pula. Tidak tahu wartawan masa momen saya kerja, happy kerja lah. Kemudian saya dapat satu mimpi yang menyuruh saya mencari salah silap. Saya mengaku boleh. Kita dah 5 tahun kan. Saya dah tahu juga kerja. Itu yang sebelah pada sini. Saya betul-betul masa tu saya tidur masjid, tidur makan. Saya bercerai dengan isteri saya dulu. Jadi sampai satu peringkat saya mau kaji. Sambil itu saya mencari salah silap. Apa yang dapat dengan orang yang ada belakang saya. Jangan kajian saya. Laluan tu masih silap. Laluan tu juga keturunan Nabi banyak keluar. Ini cerita ayat. Jadi ini sabda, tapi dalam hikayat. Sabda Rasulullah SAW dalam hikayat, bukan dalam Sahih Bukhari ke Sahih Muslim ke, bukan. Dalam 2 hikayat yang dipegang oleh orang lain. Satu tulis dalam kitab Sunnah Salatin, atau dikenali juga dengan sejarah Melayu. Yang sebetulnya Sunnah Salatin itu maksud ya pertuturan raja-raja. Bukan pertuturan. Maksudnya aturan keturunan cerita raja-raja. Ditulis oleh Bendahara Tun Sri Lanang dalam abad ke-17. Zaman ditulis ini dalam 1630 itu. Dia menulis cerita Raja Melaka tu asal usulnya yang dikata berkait Iskandar Zulkarnain. Macam mana dia kata Iskandar Zulkarnain itu menyerang India, kawin dengan bumi sana, dapat keturunan daripada India turun masuk laut. Cerita tu dah macam dongeng lah. Memang kita dengar dongeng, tapi kalau saya tanya orang-orang yang berilmu macam jelas, dia kata apa mustahil. Zaman-zaman tu zaman kayangan dengan apa semua kan. Bila kita bercerita kita tahyul, tapi orang yang tak tahu cerita tahulah dia dalam zaman. Kalau ikut cerita yang saya mengaji dengan orang, zaman habis kayangan ni, zaman lain Rasulullah. Sebelum zaman Rasulullah ni, kayangan dengan bumi, dengan alam ni, orang biasa belum masuk ke biasa. Dia bukan perkara ajaib, dia memang kehidupan harian. Lepas Rasulullah lahir, dia nak masuk ke zaman yang lebih solid kan, dia nak bilang hukum. Jadi, dalam kita akan tulis. Tapi saya ambil dalam kitab hikayat Raja-Raja Pasai. Raja-Raja Pasai ni, Pasai adalah satu kerajaan di dalam Aceh. Dulu sebelum nama Aceh ada kerajaan nama Pasai. Ceritanya ada satu raja nama dia Merah Silu. Raja Merah Silu ni dia mula dia buka satu negeri nama Samudra. Dia pergi berkeluar-keluar, dia buat anjing dalam ke pasar ni sampai ke tanah tinggi. Anjing ni nyalak. Saya tengok ada apa salah anjing nyalak. Bila pergi ke tanah tinggi tu juga ada semut. Dia kata semut tu besar macam kucing. Semut besar macam kucing. Lepas tu saya pun tak tahu apa dia gerak. Dia tengok semut tu, boleh buat balik. Dia buat balik, dia masak, dia makan. Kan? Lepas dia kata tempat ni baik buat negeri. Itu bagi Nabi Samudra. Dia kata Samudra tu maksud dia semut besar. Kan? Kemudian dia kahwin, dia dapat anak. Dia buru pula ke tempat lain. Kali ni anjing dia menyalak tempat. Dia kata apa? Jumpa pelaju putih. Mula tu menyalak. Tengok-tengok pelaju tu tak lari pun. Pelaju tu ke depan lagi.
Tapi dia tak kenal kalau seorang tu peluk dengan anjing kan, dia minta. Cerita dia kata, peluk dengan anjing bertangkap 7 kali. Anjing dengan kepala peluk dia 7 kali, pelik. Orang tak kan. Dia tengok tempat ni pun baik pun negeri dia. Tak lama lagi, anjing dia mati. Anjing kena mempasai, dia kata negeri ni bagi nak mempasai. Itu jadi kerajaan dia pasai. Jadi, bila ada sebelum dia mati pasai, ada satu cerita ni. Dia kata, satu hari ni, Sultan Mirasidu ni, dia boleh sultan tu. Pasal dia tak kira sebagai Raja Islam. Raja Mirasidu ni dia mimpi. Dia mimpi, dia nampak satu orang tua yang hebat. Kan? Orang tua tu suruh dia mengajar dia sebentar 10 kali membaca. Dia pun ikut lah macam lepas tu dia ada ludah semula. Dia ada ludah nak bagi pasir. Lepas tu bila dia ludah, dia tanya, lepas tu dia tanya boleh siapa tuan tua ni? Dia mimpi kan. Lepas tu orang dia menjawab, akulah Nabi Muhammad yang di Mekah tu. Sekarang duduklah kamu. Dia duduk, dia bangun tidur. Dia bangun tidur, dia tengok-tengok bawah dia. Dah kena sunat. Dah kena sunat. Okey, itu cerita dia di Aceh. Pada masa yang sama, di Mekah, masa tu Mekah dibentang oleh Syarif Mekah. Syarif Mekah ni, dia keturunan Nabi Muhammad yang meminta Mekah. Selama 800 tahun sampai zaman Utsmaniyah habis, diganti oleh kerajaan Arab Saudi. Dulu yang meminta ni keturunan Sayyidina Hasan. Dia memakai gelaran Syarif ni daripada yang dulu lagi, kaum Bani Hashim, termasuklah Datuk Rasulullah, Abdul Muttalib dan sebelumnya. Dia ni meminta Mekah. Memang gelaran dia pakai Syarif. Penjaga 2 Haramain. Dia datang orang Mekah, dia orang yang sediakan mana nak tidur. Dia bagi tempat tidur free benda tu. Dia bukan niaga. Dia rezeki dah. Dia tak orang bagi cara lain. Zam-zam semua dia jaga. Sebab dia rasa itu tukang. Itu keturunan dia bekerja. Jadi ada satu zaman tu putus semua dia. Tapi kemudian naik balik keturunan dia bukan. Keturunan Rasul atau keturunan Sayyidina Hasan memegang Mekah. Jadi dia ceritakan bahawa Rasulullah katanya pernah bersabda, tapi dia tak sebut bersabda ke siapa. Itu je. Dia kata, sepeninggal aku telah wafat kelak, akan muncul sebuah negeri di bawah angin, Samudra namanya. Apabila terdengar kamu nama negeri itu, maka suruhlah sebuah badai untuk membawa berkakas dan alat keadaan negeri itu, serta kamu Islamkan sekalian isi negeri itu. Akan mereka mengucap 2 kali masalah. Kerana dalam negeri ini kelak banyak orang akan menjadi tuan Allah. Tetapi masa kamu tak tinggal itu, hendaklah kamu singgah mengajar surah fakir di dunia begini. Bawalah fakir itu bersama-sama. Maka disebut Syarif Mekah ni, dia tahu pasal wasiatnya. Kenapa tak pasti macam mana mungkin sebab wasiat ni. Kalau ikut hukum, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, semuanya hadis. Hadis tu disebutlah, asal sebut ada hadis. Tapi kita belajar ada hadis Hasan Sahih yang kata perawi banyak. Sedangkan ada kemungkinan mungkin itu wasiat kan. Dia kata dia pas ada cucu dia untuk orang ramai sampai masa tak selesai kan. Mungkin kita pun tak tahu cerita sebenarnya. Tapi tak tahu sahih. Benda ni sepanjang bulan kan memang dah terima. Orang pasal macam Profesor Saudi Al-Atas apa semua kan. Dia terima kan. Dia kata walaupun tak ada sahih sekali, siapa kata benda tak percaya. Sebab ada benda tu wasiat dalam keluarga je. Sampai masa disampaikan ni, Syarif Mekah ni bila dia tengok, dia dengar nama Negeri Samudra. Mungkin dalam tu dah ada kan orang daripada mungkin memang betul. Orang daripada tanah Melayu dia ada kiai dah dalam tu. Dengar dah ada Negeri Samudra. Dia pun tinggal wasiat ni. Maka dia suruh hantar satu kapal. Jadi mu'alim dia ni Syekh Ismail namanya. Syekh Ismail ni mengetahui kapal ni. Dan kata satu cerita Syekh Ismail ni yang di makam Pulau Besar tu orang agama kata. Syekh Ismail ni pula daripada keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. 4 keturunan ke bawah. Saya dah lupa dia punya nama bin apa. Saya tulis dalam buku semua. Tapi memang keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Dan saya dah sebut tadi sikit Syekh Abdul Qadir Al-Jalani siapa? Sultan Aulia kan dengar kan.
di Baghdad zaman dia hidup dalam 1050 hingga 1166 Masihi itu zaman dia. Artinya 800 lebih tahun lah, macam tahu kan. Jadi ini cicit dia dengan Syahid Mekah. Syahid Mekah kita minta untuk pergi Syahid negeri ni. Lepas itu pada pasal ni. Jadi sampai kapal kau pergi lah, pergi. Dia kata bawa kakas ni. Perkakas alat kerajaan dibawa ke kapal sekali pergi Syahid negeri Samudra ni. Maka dia pergilah. Bila dia lalu apa? Singgah dia kata kita negeri Menggiri. Menggiri ni kalau tak salah letaknya di India, dalam mana saya tak tahu. Maka bila dia berhenti kat situ, kedengaran kat istana sana ada kapal dari Mekah baru sampai. Dia pun suruh orang tanya apa kapal tu, apa tujuan dia. Sidang tu dia kata kami mahu ke samudra, mencari samudra, melaksanakan wasiat Rasulullah SAW. Bila raja dia dengar tu, dia pun rupanya dia tahu pasal wasiat. Mengikut ceritanya, raja negeri Menggiri kepada Sayyidina Abu Bakar. Bila dengar, dia pun nak ikut. Dia terus turun tahta. Dia buka baju raja, dia tampalkan seorang raja, seorang haji, anak bungsu pula dia bawa ikut kan. Ikut dia kapal, pergi naik kapal kata, hamba nak ikut sama dari muda. Bila orang ada kapal, agaknya ini ada Fakih. Namun raja itu Sultan Muhammad, bila dia dah pergi, dia kata Fakih Muhammad, betul lah orang ni. Pergi naik kapal, dia mau pergi. Pergi mau boleh belajar dia pergi satu negeri lalui belajar. Dia pergi nak bertanya, dia bawa satu Quran tau. Quran ni Quran dari Mekah, mungkin saya rasa Quran yang tak ada bagi. Dia tanya, siapa boleh baca ni? Tak ada seorang boleh baca. Lepas tu dia pergi negeri lain. Dia belajar sikit. Masa tu sampai negeri apa, negeri Perlah ke apa, suruh saya baca. Seorang tak boleh baca. Akhirnya tanya kan, apa ni semua aku dah lepas patah balik. Bila patah balik ni, sampai dah betul sampai ke Kuala Samudra ni, dia tanya orang kat situ, negeri ni siapa guru dia, siapa kedua dia. Dia kata nak kita dia berasi dulu. Lepas tu, yang ini saya lupa sikit macam mana dia bertemu sana kan. Tapi dia kata dia nak cari yang bagus Quran ni. Maka dia bawa ke sana. Orang tu bawa masuk ke sana. Dia kata raja tu baca, dia boleh baca Quran. Dia boleh baca. Dia baca dengan lancarnya. Lepas tu Syed Ismail dan Hakim Muhammad kata, alhamdulillah, inilah Samudra yang disebut dengan Rasulullah. Maka diturunkan bukan kerajaan apa semua, dipanggil orang Islamkan, dia tambah oleh raja itu. Bila dia tambah, dia bagi nama Sultan Malikus Salim. Jadi itu cerita yang dalam aliran hikayat Melayu, menunjukkan sesuatu mandat yang datang dari Mekah, dari keturunan Rasulullah kepada seorang raja di tanah Melayu. Soalnya kenapa? Kenapa raja ini? Apa spesialnya? Jadi dalam saya mencari itu, saya pun jumpa cerita lama. Bila zaman Sultan Malikus Salim ini satu zaman dengan Batu Sultan, ya, dalam 12,000-an lebih macam tu. Tapi ini ada satu cerita lagi awal cerita kau kan. Dia ada cerita dalam tahun 800 Masihi, lagi lama. Yang tadi 1200 Masihi, ini 800 Masihi. Dia kata ada satu rombongan 100 orang pendakwah. Satu orang pendakwah dari Timur Tengah. Dia membawa diri kerana kegolakan politik di sana. Diketahui oleh seseorang bernama Nakhoda Khalifah. Nakhoda Khalifah nama. Jadi Nakhoda Khalifah ni, bila dia berlayar, dia pergi ke Aceh juga. Tapi masa bukan nama negeri Aceh. Dan satu negeri nama dia Perak. Negeri Perak ni, dulu pun saya negeri Perak ni apa ni? Saya pun tahu satu cerita ya. Perak satu cerita Badar. Kita baca kalau kita baca cerita Badar, salah satu orang yang lawan pahlawan yang Perak. Itu di situ. Pokoknya kita baca buku, ada seni di Perak ni, ada datang rombongan ni, dan termasuk dalam rombongan ni, dia kata ada seorang bernama Ali bin Muhammad bin Ja'far As-Sadiq. Kalau Ali bin Muhammad bin Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakri bin Ali bin Sayyidina Husain. Itu keturunan Sayyidina Husain. Kan, cerita dia kan. Jadi ada satu keturunan malam itu datang ke situ sekali. Kemudian anaknya berkahwin dengan adik raja. Dia kata raja ni pula
Pangeran Salman atau Raja Salman. Pangeran Salman ni dikata dari keturunan Raja Parsi. Jadi nama Raja itu Pangeran Shahiduri, tapi dia daripada keturunan Raja Salman. Lepas tu adik Shahiduri ni nama dia panggil Mahmud Tasuri. Dia kahwin dengan Ali bin Muhammad bin Jafar As-Sadiq ni. Kemudian dapat anak. Bila semua ditampilkan jadi raja, dia kata dalam tahun 840 Masih jadilah Sultan Said Maulana Abdul Aziz Shah. Jadi kalau dalam sejarah yang bertulis lah, dari segi kata artifak, orang yang tak ada bukti. Tapi sejarah yang bertulis kita ada kata Ali dan sebagainya. Seorang raja itu kena Abdul Baik. Apa itu masih ini? 1200 tahun dulu lah. Lama baru. Kalau yang bukan dia kata Melaka 1400. Pada usia itu dia kata 500 tahun sudah baru sudah. Jadi bila saya tanya kepada diri, apa dia rahsia? Boleh kita dah ulang tadi tak? Ini yang ini saya rasa kalau orang tahu. Kalau orang kaji pasal cerita air Raman akan datang panji-panji hitam dari sebelah timur, seolah-olah nanti mereka umpama kepingan besi. Kalau siapa mendengar tentang mereka, taklah datang kepada mereka dan berbanyak kepada mereka, sekalipun merangkap di atas salji. Yang ini cerita pasal kebangkitan Islam akhir zaman. Yang ini ada kata hadis kata dari Khorasan, ada kata dari arah Khorasan. Tapi sekarang ni saya jumpa banyak masyair semua dia kata timur yang dimasukkan tak lain kita di Nusantara, Malaysia, Indonesia, kawasan ni. Soalnya kenapa? Sebab kita tak ada dalam dia situ. Dia balik pada ni pasal apa? Bila saya kata bukunya banyak ramai kata Rasulullah yang hebat-hebat yang lari di sini. Pasal apa lari di sini? Kita kena tahu politik Timur Tengah masa itu macam mana. Kita kena tahu cerita lepas zaman Khulafa Ar-Rasyidin macam mana. Zaman kemudahan Muawiyah dan Sayyidina Ali lepas tu naik Bani Umayyah. Kita Bani Umayyah kalau kita cerita dia macam DNT dengan keturunan Nabi. Kalau kita cerita lebih-lebih, orang kata, ini Syiah banyak suruh kita Nabi itu bukan macam tu. Kita kena sebut mana yang betul. Memang masa tu keturunan Nabi ni dia anggap sebagai ancaman sebab dia ada wibawa di sendiri. Sedangkan orang yang ini nak kuasa asal kuasa politik. Keturunan Nabi ni ada kelebihan di sendiri. Dia ada kelebihan dalam zat yang membuat dia boleh jadi ketua dan boleh membawa kepimpinan dunia daerah. Jadi ada satu zaman Bani Umayyah ni, bila dia naik, ceritakan sampai begitu, khutbah. Orang kata, saya kajian ada orang lain kan, khutbah solat Jumaat sebenarnya sama macam khutbah raya. Dia kata, khutbah raya itu masa bila? Sebelum sembahyang atau lepas sembahyang? Khutbah raya. Lepas solat kan? Tapi dia kata asalnya solat Jumaat itu macam tu, asalnya. Ini saya orang ajar saja betul tak betul, mungkin orang tipu tak tahu, tapi saya beritahu lah kan. Sebelum satu zaman itu khutbah Jumaat adalah selepas. Tapi diletakkan permulaan supaya orang mesti dengar pasal apa. Masa tu, masa khutbah Jumaat itu, dia gunakan salah satunya dia memperlebihkan. Dia kata keturunan Sultan ni tak boleh meminta apa terjadi apa semua. Sebab dia ni insecure. Setiap kali dia khutbah dia mesti betul. Dia kata ni jalan Nabi Sayyidina Ali. Tak boleh dah. Kena usir dia, kena bantu ke Kabalah Sebenarnya dia kena racun. Lepas tu naik Muawiyah, naik Yazid semua. Jadi Islam berapa lama kecuali pada zaman Khalifah Umar bin Aziz masuk itu berhenti. Dia tak ada kutuk-kutuk kepada Nabi. Kemudian bila Khalifah Umar Aziz meninggal, naik lagi kaum dia balik-balik. Jadi sampai satu peringkat orang-orang tak kuati mereka muntah tapi kalah. Jadi sampai satu peringkat ni ada satu zaman ini zaman peralihan antara Bani Muawiyah ke Bani Abbasiyah. Bani Muawiyah ni, Bani Umayyah tahulah kemudian Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid ni dia punya kaum dia salah satu pesawat Mekah. Jadi itu yang jadi keturunan yang memerintah Khalifah Bani Umayyah. Bani Abbasiyah pula keturunan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni tempat saudara Nabi yang ada adik-adik Abdullah dan anak kepada Abdul Muttalib.
Jadi ada satu zaman itu, lepas botak dapat, muncullah ada satu orang yang tahu dia, Muhammad bin Abdullah bin Hasan Husana bin Sayyidina Hasan. Cicit bahasa saya, sudah cicit bawah sikit. Muhammad bin Abdullah, jadi nama tu kan kebetulan memang ada hadis. Dia kata nanti akan muncul penyelamat Al-Mahdi. Namanya seperti namaku, nama bapanya seperti namaku. Kebetulan nama dia memang Muhammad bin Abdullah, dan dia memang keturunan Nabi, dan dia memang ada dibawa jadi orang angkat dia. Ini harapan kita nak jatuhkan Bani Umayyah. Termasuk yang belum malah baiat lagi. Membaiat ke atas Muhammad bin Abdullah ni adalah kaum Bani Abbasiyah. Jadi muncul gerakan menggunakan ini keturunan Nabi yang sesuai dengan kawan. Mereka pun mungkin sampai jatuh. Last kali Khalifah Marwan, tak salah, Khalifah Marwan daripada Bani Umayyah jatuh. Jadi yang kita tahu, kemudian naik Bani Abbasiyah. Kenapa tak naik Muhammad bin Abdullah? Sedangkan dia orang kata sokong dia. Dia orang kata lepas tu dia datang ni kita naikkan semua. Kenapa? Di situ saya jumpa satu cerita yang agak tersembunyi. Jadi bila saya cari, saya tengok karakter cerita Nabi Muhammad, saya kata ini orang dia. Dalam setengah tulisan dia panggil Muhammad Az-Zakiyah. Az-Zakiyah maksudnya nafas suci, Muhammadullah. Saya tulis dalam buku, malah saya yakin inilah orang dia. Muhammad bin Abdullah ni dia lepas dia lepas dah memberontak bersama dengan Bani Abbasiyah untuk menjadi Bani Umayyah. Tapi Bani Abbasiyah belot balik, dia kudeta balik. Dan ada satu pilihan yang mana dihilangkan cerita. Maka bila dia dah kalah, kalau ikut cerita secara rasmi, Muhammad bin Abdullah ni kemudian dipancung di Madinah, kalah. Itu secara rasmi. Tapi hati saya kata, apa dia dapat lagi. Itu dia pergi ke Aceh. Itu saya ceritakan dalam buku pertama saya. Tapi kemudian bila saya sambung, ini saya Okey, ini dalam buku ketiga saya. Ada satu chapter untuk Pulau Mones betul-betul dengan penguasaan Aceh. Tadi Cikgu Najib pun dah kenalkan siapa Pulau Mones itu semua kan. Jadi ada satu hari itu, saya ni menulis buku masa tu pertengahan 2004, kadang-kadang tulis tak jam adalah satu hari itu saya istirahat, saya solat duha. Tiba-tiba aja kita baru siap contohnya bab suatu pada tiba-tiba saya kata masuk bab ke belakang terus ni tinggi pun dia Pulau Manis. Dalam saya buka satu Pulau Manis ni, okey, ini satu cerita balik. Sebelum saya pergi Aceh, ini dalam tahun 2013, masa tu saya cakap saya dah lama nak pergi Aceh, saya tak keruan, saya nak cari keturunan apa semua, tapi masa tu ada tak tahu macam mana nak buat, belanja pun tak ada lagi kan. Masa tu saya pernah kerja dengan Syed Al-Abbas dalam politik Pak Habib tu kan. Saya dulu co-officer dengan Bombak Batu Nafsunah Saki, orang tahu kan Saki kan. Satu solat hari Jumaat, lepas solat Jumaat, masa tu saya cakap, saya doa ya Allah ya Tuhanku, aku belum lagi dapat pekerjaan ini, beri aku wasilah kerohanian yang bersama dengan Aceh. Jadi saya keluar masjid ya, jadi saya nak jalan ada ke bandar. Ini baju Nafsunah kan. Jalan Bombak Batu Nafsunah ada KL, jadi nama tu lah kan. Jalan sampai dia dalam Wahab kita majlis semayang dulu. Berjalan ada hospital tawakal tiba-tiba saya tu tiba-tiba je belok kiri, dekat hati cakap belok kiri jalan pergi mana tak tahu. Dalam jumpa satu kedai cermin mata kita masuk. Dalam kedai cermin mata tu ada 2-3 rak jual buku. 2-3 rak ada jual buku. Pada kita tu buku ni buku yang susah ada bukan dapat oleh. Bukan itu buku apa koleksi
Hazanah Fataniah. Anda dengar apa? Hazanah Fataniah ni Ustaz Puan Sanggih, almarhum kan? Dia buat baca ulama-ulama kan? Jadi masa tu ada buku dia, kalau buku pun ketah kerja, dia putus dia. Lepas tu dia letaklah dua kawan dia kuning, dia cantik sikit, dia jual. Jadi saya masa saya tu nampak nama Tok Pulau Manis. Nama Tok Pulau Manis. Nampak nama Tok Pulau Manis ni tak? Saya pernah dengar nama Tok Pulau Manis tapi tak pernah tertarik. Saya bila tertarik. Saya bismillah baik buka. Yang saya nampak ayat Tok Pulau Manis ni dulu dengan Syekh Abdul Rahman Singkir di Aceh. Itu situ rasa tak ni dah saya betul silap. Kan? Terus hari itu saya rasa lepas ni nak pergi jaga dah tak ada diam. Masa tu hari Jumaat. Lepas tu tapi saya ingat hujung minggu ni saya ada jadi program sini appointment semua kan. Jadi saya pun sebentar sampai malam pukul 8 suami yang mana apa jadi bawa batal. Masa dari pukul 9 sebab macam ni saya cuba pergi mencari surau. Kita selalu ada pukul 10 kan. Atau pergi jaket ada apa semua pergi tanpa kata semua jaket dah habis. Ada kan. Saya pun tengah duduk kan. Ada kat pukul 10 ni macam mana nanti dengan tengah fikir lepas ni mungkin kita pergi sesuai ke tapi pula naik ke tapi. Tapi saya lupa mana tengah tu mana ada lagi kan. Memang ada pun kan. Saya duduk kita ada rumah satu titik kan. Ada satu titik gitu kan. Saya pun naik sampai subuh sampai lah. Solat subuh dah banyak kat tepi tu. Lepas tu keluar sampai pergi masjid. Maka tu Pulau Manis. Tak tahu tu pantai kan. Dengan siapa saya nak tanya. Nak tanya mana tu. Sebab kalau ada tu kan tiba-tiba tanya orang cik macam mana nak pergi makan kalau tak jauh apa. Ni kat Malaysia ni kalau cukup je makan. Boleh tak? Takkan jauh-jauh dari makan. Nampak apa tak tahu. Kita nak tanya apa sekali. Kan ada pergi nak jumpa ekor lah apa kan. Duduk siapa saya tadi. Lepas saya nampak satu anak muda. Rupanya dia pun baru tumbal lain lah. Tegak tanya dia. Oh dia kata saya ni dia saudara. Dia kata sekejap lagi mak bapak saya sebalik ke bawah ni. Mak bapak yang tak sampai tempat makan. Sampai tempat makan. Tadi pukul tengah tu cuma kat kebitan. Kalau saya sendiri tak tahu apa. Saya nak sampai tempat mana kata tiba boleh hantar sampai tempat makan tu. Sampai lepas tu saya dah penat saya tidur sebelah makam. Sebab ada tiba pergi tidur. Sekejap lagi adalah satu orang. Ada saya terbangun kan? Terbangun. Lepas tu kita kata tak ada apa. Kamu pun keluarga tak ni? Kata itu. Keluarga tak? Saya tak tahu mana tu. Saya pun okey dia. Lepas tu lama-lama kita makan-makan bukit dia kata saya selalu mesti kalau makan ni hari Jumaat. Tapi hari ni saya tak makan satu. Dia kata ada orang jauh jauh kan. Dia kata macam tu. Jadi lepas tu saya dah lihat ada 2-3 benda yang berkata koinsiden. Nanti Allah nak tu kan. Kadang-kadang dengan kadang-kadang. Kira-kira seminggu atau 2 minggu sebelum tu saya masuk dekat office. Saya sekarang tadi saya jumpa satu kitab kecil. Dia ada 3 amalan. Satu isi Baha Imam Ash-Shazili. Satu lagi izin Khatib Al-Atas salah. Itu adalah ada dua. Satu lagi izin Imam Nawawi kalau salah. Tiga-tiga saya dah try itu. Lalu saya rasa mungkin izin faham macam kena dengan ilmu saya. Kemudian beberapa hari itu saya tak jumpa buku kat mana. Mungkin dia dah bawa paling yang nak cari kat mana cerita bahan. Jadi saya ada pergi ke Masjid Hijrah untuk satu kitab. Memang cerita amalan Imam Ash-Shazili sejarah itu. Jadi yang itu saya bawa ke Terengganu. Bila saya bawa, saya pergilah sampai saya tengok sejarahnya. Sejarahnya Tok Pulau Manis dia bawa dari Syariah yang diajak. Tapi di sini salah satu pemawakannya dia ambil Syariah daripada Madinah.
Tengok, oh, dah selesaikan. Kemudian bila berbalik pada kajian saya pasal keturunan Nabi, sebab dia orang tahu banyak keturunan Nabi dalam Melayu yang saya kata ayat Syarifah, kan? Syed Syarifah ni banyak kita tahu kebanyakan datang daripada keturunan Hadramaut. Keturunan Hadramaut dia ada ahli Ibrahim dan dia sambung ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi dalam kajian saya selepas itu dia kata keturunan Sayyidina Hasan banyak ramai datang sini, tapi dihilangkan atas sebab tertentu. Atas sebab tertentu. Jadi bila saya jumpa pakcik tadi, pakcik yang datang pada program ini, kata pakcik saya dalam ini saya kena balik pakcik. Saya rasa dia sering ramai. Jadi dia bagi saya satu risalah. Dia bagi saya satu risalah, risalah pun tak ada. Ada cerita. Rupanya dia kata Syarif Muhammad Dadi ini keturunan Sayyidina Hasan. Saya ini yang saya tulis buat tadi, ini makam sebelah mana lah. Saya nak beritahu bawahannya sikit sebab buku. Cikgu buku ada pada buku kan? Boleh bawakan 3 buku ya? Buku saya yang cikgu bawa. Ada satu buku yang boleh saya ambilkan? Okey. Dia nak bermula dengan ini ya. Jadi nama itu saya simpan. Dalam saya isteri saya dapat anak sekarang anak saya dah 4 tahun turunan dari Muhammad Al-Fatih. Besok kalau dia dapat baca nanti mesti dia boleh. Dia masih berada pergi 2 tempat je kan. Tapi saya pernah bawa. Sebabnya saya pergi ke Aceh itu, kemudian saya bawa isteri saya jalan sejam. Alhamdulillah. Okay, jadi saya bila ada buku ni, saya boleh juga buku ni. Tadi tu saya baca begini kan. Jadi saya nak ceritakan tadi mengenai risalah yang saya dapat di Maktabul Ulama ini. Pada risalah itu, dia ceritakan pasal Tok Ulama ini, dia punya karamah dia yang tadi cikgu lagi cerita, dia ada punya wakaf, dia nak wakil orang, nak kasih bagian. Yang macam ni dia selalu kan? Dia selalu seolah-olah kalau kita tengok macam kata Doraemon. Memang benda itu memang ada sebenarnya di Ulama. Selalu sini akan keluarkan nasional, kami Portugal. Kami ini makan durian nak rasa ni. Macam tu. Kemudian ada yang akan kita senang di karamah wali yang dengan mengajar kan. Ibu dia pergi belakang, tengok-tengok keluar dah masak. Apa? Oh tadi ada kebakaran tadi saya pergi padam. Tak ada lain tak ada. Saya nak cerita macam tu. Ada boleh macam berubah masa. Jadi bila kita dah tahu macam ni, wali-wali ni ada yang berubah masa. Ataupun kita tu kenali sendiri. Satu hari cuba sini jemput, masalah jemput, tiga-tiga dia datang. Bila tanya orang dia kata, saya tak kami juga saya panggil nama dia datang. Dia boleh percaya. Di situ terletak satu rahsia. Jadi kita bukan isolasi yang kalau kita pakai akal logik, akan jumpa jawapan.
kaji. Dia kata salah silap kita ni. Tahu pasal apa? Pasal apa dia kaji? Sebab dalam misi penjajahan dia lah, kita tahu kan, Portugis datang, Spanyol datang kan. Ini ada cerita. Sebab kita boleh tahu pada cerita Portugis Belanda, kita tak tahu Spanyol tak guna apa. Filipina dulu negara Islam. Queen Amanillah jadi Manila dikristalkan. Kita tidak ada dalam sejarah ini cerita dia orang mencari emas. Sebenarnya dia 3 dia panggil. PG, Gold, Glory, God. Gold tu dia memang cari emas. Kawasan kita ni terkenal sampai kita Mahabharata India aku dah tahu ini kawasan kita ni tanah Melayu. Dan ada satu cerita tanah Melayu di Sumatera ni pernah bertemu. Ada satu cerita pernah benar sebenarnya memang berlaku. Dan pada kita tak tahu cerita sebenarnya. Benar, dia ada dalam bentuk berubah. Tapi kawasan ni lah semua tanah emas. Dan diceritakan dalam sana ada dewa-dewa lagi. Cerita lama banyak sebenarnya yang kita nak buat, kita tak tahu. Tapi kalau kita terlalu buat ke belakang, kita belakang. Sebab yang penting sekarang kita tahu apa yang menjadi akhir zaman ni. Kalau kita akan datang ke sini. Dan jadi, dia orang pun tahu. Tapi saya kata, nasib tadi nasab. Itu cerita tu. Saya cuba tadi. Ketulah Nabi ini yang sahnya yang banyak tahu. Yang nama ada salah silap yang COVID. Pakai nama saya faham. Dia boleh cari. Dia pun cerita dia punya rapitab ada. Tapi yang salah Rasulullah SAW dan ahli baiknya Sayyidina Abu Bakar dan Abu Bakar Rasulullah, Sayyidina Ali Rasulullah, Sayyidina Fatimah Al-Husain, Al-Hasan dan Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi ada. Nama Salman Al-Farisi ni satu sahabat Nabi. Jadi kalau itu kajian saya ini sebenarnya sebenarnya lagi sesarit. Lagi sesarit, jadi boleh meminta Farsi sebenarnya. Salman yang dah itu kajian saya mau duduk sama Nabi ni orang sama. Saya ketemuan dia bersambung dan Nabi lihat cerita yang panjang itu mendekat $1. Okey, lepas tu ayat seterusnya mengenal kemuliaan Khalifah Paduka Syarif Muhammad dan Paduka Syarif Al-Kubra Syekh Syarif Abdul Malik Abdul Manis kedua Dr. Suci Muni Suci Mujawab. Dan kami bermohon bergantung kepada Allah dan berwasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Adapun kemudian begitu kami berhitung kepadamu ya Allah akan pena yang terbuka dan pendustaan dan adakan sesuatu demi sesuatu untuk ada sesuatu. Maksudnya apa ya? Penulis ini minta kalam. Dia sebab ilmu ni kita dapat banyak rekod yang hilang. Allah ilhamkan. Kan itu ni kemudian bisa cerita tadi bila tu ini moyang tu dia mungkin dia lari bergaduh ke apa dan buang jenis saya telefon ni. Tahu-tahu besok anak ada dia yang tak kenal. Dia maksudnya siapa? Dia bermimpi disuruh cari balik. Dan sebenarnya suruh cari balik lain dia beramal. Ambil balik amal untuk nenek moyang dia. Tak kira kalau ada orang dia sesuai dia ada sesuai izin Allah. Sebab kadang-kadang ada masing-masing ni ada rahsia dia. Dia baca yang ini tak jadi satu ni je. Masing-masing punya bagian. Kadang-kadang itu bila dia tahu untuk banyak kegunaan ni kadang-kadang dia dapat aku ikut yang ini. Cara dia yang patut bau hidup dia tu terpenuhi. Kalau tak, dia kaya macam mana pun apa dia cakap kaya itu dia jalan-jalan hidup dia satu je kurang. Dia tak tahu apa yang buat dia. Kerana dia tak dapat sense of purpose. Kita hidup ni mesti ada tujuan. Untuk kaya juga apa, mesti tujuan tu. Dalam akhir zaman ni kita semuanya ada peranan masing-masing. Cari peranan. Peranan ni sebenarnya pun soal janji juga. Janji kita di alam roh. Kita selalu belajar kan yang kita kata ayat Al-Quran yang kata roh bersaksikan di alam roh dulu. Yang Allah kata Allah Subhanahu dan kakak kebenaran aku menjawab bala syahina bahkan dan menyaksikan. Itu cerita ringkasnya. Cerita ringkasnya umumnya kita menyaksikan firman Allah tu Tuhan masa alam. Jadi kita turun ke bumi ni kita buat syahadah. Dan kita Allah kita ada mampu ni apa dia. InsyaAllah. Macam mana beban tu semangat tu. Terima kasih. Walaupun kita punya zahir kita rehon ke miskin kan, tapi dia punya semangat tu kalau Allah bagi sense of purpose, rasa tujuan dalam itu, itulah. Jadi pada tadi itu ayat tadi itu adalah untuk memohon supaya yang dapat itu bukan yang bisa kita buat. Sebab
masuk pakai macam nak kosong kan. So perguna tu lah paling best. Sebabkan itu. Walaupun betul kita kena yang bagus, tapi saat kita ada yang bagus supaya kita kena amanah, supaya kita tadi. Itu tu bawa bagus. Kami mohon betul-betul hukuman akan kehadiran keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan menjadi khalifah ke seluruh dunia dan setelah gagal dibatalkan oleh Bani Umayyah dan kaum Wahabi dan kaum ahli kitab Al-Fasid Yahudi dan Nasrani dan kaum belaka dan ahli siasat dan ahli politik. Salah pemohon dia menunjukkan dia kata ada keturunan, satu keturunan yang akan bawa taulah. Dia mohon ditunjukkan keturunan itu cuba dibatalkan. Jadi saya tak sebenarnya saya nampak keturunan kita saling mengwadani. Bila saya kaitkan dengan Muhammad Nazabi yang seperti tadi, Muhammad Nazabi Hasan Busana misalnya Hasan. Dia berkaitan ada dua pasal. Benda-benda ni orang tak cerita sekarang, orang cerita sebenarnya apa? Kata menjadi ahli orang, tapi memang macam tu tidak menghadirkan. Tidak menghadirkan kalau orang tu nampak masa gini ataupun di musuh dia macam badan dia pula. Dia ada kat sini, satu badan dia pergi lawan tempat ni, satu badan dia kita buat sikit. Ada cerita-cerita di tengah. Ada foto kita kenal nenek-nenek kalau kopi. Orang rasanya nampak kata bangsa. Cuma saya boleh kata pada waktu pusat terjatuh pada syari maupun lagi ada satu sambungan yang macam seperti tadi. Mohon dibetul-betulkan. Di situ ada satu line yang dapat berjalan. Dan bila kita semua jadi kita tahu pun dia ni kita tahu dia sebab Yahudi semua cari. Tapi Yahudi cari itu tak boleh berjatuh sebab keturunan itu keturunan baik tapi ada isu yang rosak. Hukum keturunan macam benih. Benih pokok, kita nak tanam pokok yang baik. Ada yang saya kena musuh boleh dapat pokok baik. Tak boleh. Benih musuh akan dapat baiknya. Tapi benih baik boleh tanam benih rusak jadi baik. Tapi nak dapat benih baik mesti ada benih baik. Itu hukum dia kan. Jadi dengan ini saya rasa saya nak berhenti saya itu pengalaman sebenarnya bisa diartikan. Ada benda tak boleh buka. Saya tidak sama sambungkan dengan bacaan surah Al-Ikhlas. Kita baca sama-sama. Allah dikatakan ingatkan anda Allah akan bercerita dengan iPad dalam beg belakang iPad Dengan itu saya bagi the floor untuk komunikasi dan dengan Imam terima kasih.